Sini pos perkawinan. Sini pos perkawinan. Tapi tak ada fatwa untuk membolehkan apa tanpa sign. Jadi kita ucapkan terima kasihlah pada ustaz yang bekerja ke hulu hilir ustaz weekend ni, Cardiff, Manchester dan balik malam ni. Jadi apa kita harapkan perjalanan nanti selamatlah. Kita ucapkan terima kasih pada ustaz yang sudi meluangkan masa bersama kita. Terima kasih kepada tuan rumah jugalah, sudah Hairul menjadi tuan yang kita dan rakan-rakan semua yang sudi meluangkan masa. Jadi apa tanpa melengahkan masa, mungkin Hairul dah boleh nak cakap pasal pos perkahwinan dengannya. Jadi tu dah saya kahwin. Oh Allah. Tunggu dulu, tu request tadi tu. dia tak nak saya Request. Dia kami punya ngomong. hinting-hinting Dia itu, tak saya. hinting orang tua ni. Sekejap lagi dah cerita saya kahwinkan terang-terang lah bayang. Dengan sini. Kita band pula. Apa? Serahkanlah kepada Al-Fadhil Ustaz untuk Tengah. Jangan tengok sana. Tengok sana. Sebab musliminnya. Ini 900 ni pos perkahwinan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dah pun selesai baru sebentar tadi berkhusus dengan adik-adik kita untuk khusus perkahwinan dan juga kekeluargaan Islam. Rupanya ramai juga dah di kalangan peserta tu yang dah bertunang pun. Ya, tinggal tunggu sijil tu balik tu nak langsung tu sajalah. Sedangkan khabarnya balik esok berdua lah tu. Khabarnya di Malaysia kursus perkahwinan tu dengan tarikh nak pilih perkahwinan tu agak ada birokrasi sikit, Allah Alam tak pastilah tu. So diorang boleh selesai ini dan cuti diorang pun agak congest sikit. Jadi balik tu untuk terus jadi dia boleh senang lah. Semalam saya di Cardiff dan actually malam tu terus ke Swansea. Malam tadi Swansea tu balik ke Cardiff, tidur di Travelodge Newport tu, dekat Newport Mega on the Way Bridge tu, dan terus datang ke sini lah insyaAllah. Puan Azimah Aziz, atasy pendidikan di Manchester yang gantikan Cikgu Ali, baru je sampai tadi pun dengan suami dan 2 orang anak dia. Saya pun sempat jumpa tadi sekejap di tempat kursus di Youth Foundation tu, Muslim Youth Foundation tu, ya, MYF tu. Dia baru sampai, saya pun jumpa sekejap, datang ke sini lah. Saya pun bawa keluarga, kebetulan hari ni dapat kereta jabatan tu, saya bawa lah 2 daripada 4 orang anak saya tu. Yang lagi 2 sulung tu tinggal lah, sebab kang balik pun dah lewat, diorang pun besok nak sekolah. Jadi rasanya bawa yang kecil tu kurang lah sikit. At least ada kawan lah di dalam perjalanan insyaAllah. Tak sangka pula ada salji pula di hari ni di Manchester. Ingatkan dah spring dah. Macam tahun lepas juga. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78 ya. An-Nahl ni maknanya lebah. Dan cukup banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran tentang perkataan ataupun nama-nama yang terdiri daripada nama-nama haiwan. Banyak sebab dan juga banyak ruang sebenarnya untuk kita kaji, dan ramai dah orang buat buku tentang nama-nama haiwan yang ada dalam Quran. Mengapa, apa rasionalnya, apa kaitannya dengan manusia. Satu bentuk pendetailan dan kajian yang cukup ilmiah. Seronok kita melihat, kita ada An-Nahlu lebah, kita ada An-Namlu semua, kita ada Al-Baqarah lembu, dan kemudian kita ada Al-Ankabut spider. Itu yang banyak menang tu kan, nama tu berkat spider, nama Al-Quran Ankabut. Kita juga ada hatta burung yang sifatnya warnanya hitam dan tempat habitatnya itu tempat orang buang makanan, gagak yang disebut ghurab.
dalam bahasa Arab pun ada juga disebutkan dalam Al-Quran. Setiap daripada satu itu dia mencirikan banyak bentuk benda yang boleh kita kait dalam kehidupan. Antaranya yang saya sebutkan tentang gagak tadi, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran kisah antara konflik yang berlaku dalam hubungan komunikasi manusia di antara anak-anak Nabi Adam AS. Masyarakat tak ramai lagi. Adam dengan Hawa ada 2 pasang anak kembar, lelaki perempuan. Konflik antara Qabil dan Habil, lelaki ini kerana perjodohan mereka itu yang ditentukan oleh Allah, disampaikan kepada ayahanda mereka Nabi Adam AS. Atas dasar yang ini dilihat lebih cantik, yang itu tidak, maka berlakulah pertelingkahan di antara manusia dan akhirnya menjadikan benarlah apa yang cuba ditimbulkan oleh para malaikat kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-31, bila Allah berkata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah ataupun pemimpin di muka bumi ini. Respon yang pertama daripada para malaikat ialah qalu, mereka semua berkata, ataj'alu fiha, adakah kamu ya Allah nak jadikan di atas muka bumi itu may yufsidu fiha. Sifat pertama yang malaikat kata manusia ini ialah may yufsidu fiha, orang yang akan membuat kerosakan di muka bumi ini, kerosakan dalam pelbagai bentuk dan juga cara. Wa yasfikud dima, sifat yang kedua, mereka lah merupakan golongan, kata para malaikat, yang akan saling menumpahkan darah antara satu sama lain, berbunuh-bunuhan, berperang dan sebagainya. Namun Allah menyatakan dalam konklusi ayat, di hujung ayat itu Allah sebut bahawa Allah mengetahui apa yang para malaikat tidak mengetahui, hikmah di sebalik kejadian ini. Dan ringkasan cerita, bila berlakunya kematian, ya, Qabil dia dalam keadaan terbinga-binga. Itu kematian yang pertama. Tadinya nampak hidup adiknya itu Habil, tapi tiba-tiba dah terbujur kaku. Dalam riwayat yang paling asah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, permulaan dan juga pengakhiran karangan Al-Imam Ibn Kathir, menyatakan bahawa dihempap dengan batu daripada arah belakang. Sebab daripada sudut fizikalnya diriwayatkan bahawa Habil itu lebih kuat daripada Qabil, dan atas alasan fizikal juga dia mengalah, dia tak lawan dari sudut fizikal, tapi kerana dendamnya, kerana marahnya, kerana tak puas hati, tak dapat orang yang nak dijadikan sebagai jodoh kepada dia, lalu dihempap dengan batu ketika sedang tidur. Bila dah mati, maka Qabil tak tahu apa nak buat. Kerana itu merupakan proses pengurusan jenazah yang pertama. Saya pun duk risau juga semenjak ada dah 4 bulan dah di sini, di UK ni. Kursus yang paling dong suka kursus perapakahwinan, ya. Kursus jenazah tu belum ada lagi yang daftar. Yang jemputnya pun tak ada juga. Jadi mungkin tu tak popular lah agaknya kot. Apa yang dibuat ialah Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, idh ataya ghuraban, datang di hadapan mata Qabil itu Allah tunjukkan 2 ekor burung gagak terbang di depan matanya di udara, dan keduanya itu berkelahi, saling tikam-nikam antara satu sama lain, 2 ekor burung gagak itu, dan akhirnya seekor itu kalah, jatuh ke bumi dan mati. Yang seekor lagi kemudian turun, dan kemudian dilihat rakannya itu dah mati, maka dikais tanah itu dengan menggunakan kakinya, dan kemudian dimasukkan gagak yang mati itu dalam, dikebumikan, dan kemudian dikambus balik, dan kemudian gagak tadi terbang balik semula. Daripada situ rupanya diajarkan kepada Qabil, lantas Qabil buat yang samalah, proses pengurusan jenazah itu yang pertama sekali, dikebumikan balik semula ke dalam bumi. Nak menunjukkan di sini dalam di antara banyak moral of the story-nya ialah pembunuhan itu merupakan satu benda yang cukup memalukan dalam industri ataupun dalam kehidupan manusia itu. Dia merupakan satu bentuk yang termasuk di antara dosa besar, kerana mencabut nyawa ini ialah haknya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang boleh cabut nyawa manusia lain dengan sewenang-wenangnya. Nak tunjukkan betapa beratnya ataupun betapa buruknya perlakuan membunuh orang dengan tidak sengaja, manusia terpaksa belajar daripada burung gagak untuk melihat cara bagaimana nak menguruskan jenazah. Banyak lagi lah sebab daripada itu. Yang saya balik tadi daripada awal adalah surah An-Nahl, lebah, ayat yang ke-78. Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang bermakna dengan keizinan dan kekuasaan Allah, kamu wahai pembaca Quran, siapa dia? Kitalah yang baca Quran, ayat itu appointed to us. Allah sebut kamu dikeluarkan daripada perut ibu kamu. Dalam bahasa Arab, saya orang bahasa, digunakan perkataan akhraja, bermakna mengeluarkan. Kerana proses mengeluarkan bayi daripada perut ibunya itu, dia ada banyak terms dan kita semua dah biasa tentang perkara ini. Yang nom-nom lah, yang scissor, yang forceps, macam-macam cara. Tapi the point of that ialah tujuan nak mengeluarkan bayi daripada perut ibunya secara normal ataupun tidak. So Allah kata, dimulakan dengan perkataan wallah, dengan izin dan kekuasaan Allah. Seolah-olah Allah bersumpah di situ. Maknanya ialah memang betul-betul kuasa Allah. Proses kelahiran tu kalau Allah tak tolong, tak ada manusia lain boleh tolong. Kepakaran doktor mungkin membantu dalam bentuk usaha, tetapi keizinan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu, bila disebut, maka mereka berfikir dan juga mengkaji ayat ini, dilihat memang benarlah kena ada izin Allah baru bayi tadi lahir, yang anak kita lahir ke muka bumi. Sebab ada juga proses-proses kelahiran yang Allah Subhanahu wa taala tak izinkan. Technically Allah tidak izinkan bayi itu untuk hidup di dunia. Allah terus bawa bayi tadi untuk hidup di alam sana. Dan insya-Allah jika ibu dan ayahnya redha, terima qada dengan qadar Allah itu, Allah ambil bayinya itu bawa ke sana dan disusuli dengan usaha, dengan ibadah, tidak mustahil anak yang tadi itu akan tunggu mak bapaknya di tempat sana, di alam sana yang lebih kekal lagi abadi, dengan keadaan yang penuh keceriaan. Kerana Allah ini sifatnya dia tidak zalim. Dia tak macam manusia. Manusia zalim, tapi Allah ini sifatnya, bila Allah tarik sesuatu daripada kita, dia akan replace dengan something else. Mungkin Allah akan ganti dengan benda yang sama, tapi most of the cases Allah akan ganti dengan benda-benda yang lain yang kita tak nampak, sama ada kita sedar ataupun tidak, benda tu lebih bernilai daripada kita. Jika sekiranya kita yakin dan juga kita redha dengan perkara itu. Apa sajalah, kadang-kadang kita terlepas satu point of business, tiba-tiba Allah bagi dengan bentuk yang lain, yang kita mungkin tak dapat bisnes itu, tetapi Allah berikan kemudahan pada mungkin anak kita untuk belajar di sekolah, satu. Ataupun Allah bagi kemudahan kepada kita untuk selesaikan hutang-hutang kita yang loan dan sebagainya yang lain. Dalam bentuk yang itu yang kadang-kadang disebutkan, yang sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. So kita merupakan antara yang Allah izinkan untuk lahir di muka bumi, dan kemudian kita rasa kehidupan kita ini di muka bumi pulanglah kepada bentuk a'mar ataupun umur kita yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah sambung ayat ini dengan lafaz la ta'lamuna syai'an. Kamu lahir ke dunia dalam keadaan kamu tidak mengetahui apa-apa. Kamu tak ada ilmu pengetahuan. Sedangkan di dunia ini kalau kita nak survive, ilmu itu cukup penting. Dalam bidang kerjaya, profession dan juga profesionalisme kita, ilmu itu merupakan satu indikator untuk menunjukkan kita dah beralih daripada satu tahap ke tahap yang lebih tinggi. Dan sudah tentu qualification itu akan kita akan dapat recognition ataupun pengiktirafan daripada pihak-pihak yang tertentu. Universiti yang kita attach ataupun tempat-tempat company yang kita attach dan sebagainya, sudah tentu keadaan itu dah berubah daripada masa sebelum kita datang dan selepas kita pulang nanti. Kesemuanya itu bersandarkan kepada ilmu pengetahuan, dan manusia pun tidak ada ruang untuk dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan ilmu. Zikir yang biasa kita baca, walaupun dia tidak compulsory dalam solat, antara banyak-banyak kumpulan zikir yang kita belajar daripada kecil dulu, antaranya ialah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayat Quran tu ya, surah Baqarah, cuma saya tak ingat ayat berapa. Yang bermakna syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang lain yang disembah melainkan Dia. Para scholars, para cendekiawan, para ulama tafsir, bila mereka tafsir ayat itu, dikaji kenapa Allah gunakan perkataan syahida, artinya Allah bersaksi kepada dirinya sendiri bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Ia. Bermakna dalam ayat ini Allah puji dirinya
Dan memang layaklah Allah puji dirinya sendiri bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Kita kadang-kadang puji diri kita tak bertempat, ya? Tapi Allah memang layak, sebab Allah lah yang mencipta segala-galanya. Allah puji dirinya sendiri. Dan ayat itu mesejnya ialah tentang pujian. Selepas Allah puji dirinya sendiri, Allah sebut wal malaika, dan para malaikat. Selepas Allah puji dirinya, golongan kedua yang Allah puji ialah kumpulan malaikat. Makhluk Allah yang sifatnya kalau ada di kalangan malaikat yang Allah suruh rukuk sampai ke kiamat, kumpulan itu akan rukuk tanpa bangkit daripada rukuk. Yang sujud, itulah dia akan patuh. Yang bertawaf di Baitul Ma'mur, tempat para malaikat 70,000 setiap hari itulah yang akan dibuat sampai kelak ke hari kiamat. Malaikat yang Allah tugaskan untuk jaga hujan, turun haid dengan salji dan sebagainya ini, dia akan buat yang itu sampai, itu dia punya regular sampailah ke hari akhirat. Malaikat yang ditugaskan untuk menjaga rezeki dan sebagainya, begitulah. Malaikat sifatnya makhluk yang patuh saja. Dia tak tahu yang lain selain daripada patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan layaklah dia untuk dikategoriskan mendapat pujian selepas Allah puji dirinya sendiri. Dan golongan yang ketiga yang Allah puji, iaitu disebut wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, kepakaran dalam bidang masing-masing, dan kepakaran dan pengetahuan itu digunakan seadilnya dengan cara dia memberikan, menyampaikan ataupun menyalurkan ilmu pengetahuan itu seadilnya, setaranya kepada manusia. Ini golongan manusia yang dipuji oleh Allah. Kita bukan senang nak dapatkan pujian daripada manusia, bahkan juga lebih sukar untuk kita dapatkan pujian daripada Allah. Tapi jalan termudah yang nampaknya kena dengan kita, yang untuk kita terima pujian daripada Allah, kita bukan nak pujian tu sangat, tapi pujian itu datang sekali dengan pahala, datang sekali dengan rewards, dengan kelebihan yang lain, ialah dengan menerusi ilmu pengetahuan. Kalau ilmu itu mampu kita generate dan menjadikan kita sebagai orang yang mempunyai saluran untuk kita sampaikan, kita educate, kita didik dalam apa juga bentuk kepakaran kita kepada masyarakat ataupun kumpulan komuniti yang memerlukan, itu ruang untuk kita mendapat pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So atas dasar itu Allah sebutkan bahawa la ta'lamuna syai'an dalam surah An-Nahl ini, kamu tak ada ilmu, tidak ada apa-apa yang boleh kamu banggakan. There's nothing to be proud of dalam dunia, sebab kalau tak ada ilmu, hingga kan nak baiki rantai basikal pun, ya, nak rearrange balik, kalau tak ada ilmu pun tak boleh buat apa juga. Sebab itu kita perlukan ilmu pengetahuan. So macam mana dapatkan ilmu? Allah sambung ayat itu dengan lafaz wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Kata Allah, dan dia iaitu Allah ja'ala, menjadikan, lakum, kepada kamu, as-sam'a. Pertamanya sam'a ataupun sifat 20 yang kita biasa sebut sami'un itu, ya, tidaklah zaitun je ada sami'un, semua orang lain juga sami'un juga. Sami'un artinya pendengaran, Allah bagi pendengaran. Kemudian Allah sebut al-absar, penglihatan. Dan dalam bahasa Arab, perkataan absar ini dia daripada dia punya singular dia, mufrad dia, bilangan satu dia ialah basirun, melihat, ya. Tapi absar tu menunjukkan kepada bentuk jamak ataupun plural, banyak bentuk penglihatan. Whereas telinga tadi dia sebut satu sahaja. Dan kemudian Allah sebut wal afidah. Orang Melayu panggil afidah lah, ya, bunyi sebenar bahasa Arabnya afidah, maknanya hati. Dan Allah berikan hati, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya lahir itu kosong, ibarat Nabi kata macam kain putih terpulang pada ibu bapa untuk mencorakkan. Nak dapat ilmu pengetahuan, Allah berikan 3 perkataan ini: sam'a, pendengaran; absar, penglihatan; dan juga hati, iaitu afidah. Dan 3 inilah sebenarnya ruang untuk kita guna pakai dalam kehidupan kita untuk mendapatkan sebanyak mana mungkin ilmu pengetahuan yang termampu oleh kita dalam pengkhususan ataupun majoring bidang-bidang yang memang merupakan bidang kita. Itu satu. Yang keduanya pula, bila kita perhatikan dalam setiap ayat Al-Quran, 6,236 ayat ini, daripada surah Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas, ya, setiap patah ayat Al-Quran itu
memang benarlah tujuan Al-Quran itu diturunkan, iaitu liulil albab. Tujuan Al-Quran untuk orang-orang ada ruang kepadanya untuk menjadi dalam buku-buku bahasa Inggeris disebutkan able to reason. Bila kita baca Al-Quran, kita akan jadi orang yang bersifat nakkan rasional. Sebab sifat kita sebagai manusia ini, bila kita dapat satu peraturan, maka kita perlukan rasional itu kita kena terima dulu, baru kita boleh ikut peraturan itu. Di London 2 bulan lepas, ramai yang menjerit, ramai yang protes bila dinaikkan congestion charges. Satu, dan juga dinaikkan tambang tiup, ya, underground, tambang bas, DLR, train dan sebagainya. Kenapa masyarakat di London protes? Sebab mereka tak nampak apa rasionalnya nak dinaikkan harga. Walhal di seluruh Europe dinyatakan bahawa UK yang paling mahal sekali daripada sudut public transportation. So mereka tak nampak, and then they protest. Macam kita tolak air ke dalam, tolak bola dalam air. Kalau kita tolak sikit, kita lepaskan bola tu naik momentumnya sikit. Tapi kalau kita tekan sampai ke bawah lagi, much more deeper, kita lepaskan, lagi tinggi bola tu akan pergi. So orang nak lihat kepada rasional. Once dia orang dah dapat rasional, dia orang boleh ikut. Anak kita juga di rumah, kalau kita lihat, ya, kita bagi tahu pada mereka pukul 9 it's time for bed, untuk tidur, go to your room, tutup TV, no more cartoons ke apa semua, tutup 9. Kalau mereka tak nampak apa rasionalnya, diorang akan argue, why not 9:30? It's just half an hour. There's no much difference between that. I can still wake up for subuh prayer tomorrow morning. Satu. Why not 10 AM? Kalau kita bagi tahu kepada anak remaja kita, pada tu, balik jangan lebih pada 10:30. Kenapa? Pula tak boleh pukul 11. Saya bukan tak biasa dengan jalan balik ke sini. Saya ramai kawan boleh hantar saya. Dia nakkan rasional mengapa. Kita minta dia solat dan sebagainya, mereka perlukan rasional. So if we are in the position and we able to deliver to them the reason so that they can accept that as a rational things, rasanya benda itu akan berjalan. Kita ada kat rumah ke, kita tak ada kat rumah ke, dia tetap akan buat. Tapi the problem ialah kita boleh buat regulations, kita boleh buat rules, tapi selagi mereka tak nampak rasional, dia hanya akan buat depan masa kita ada. Masa kita tak ada, tinggal dengan maknya ke, maknya pula lembut, tak nak marah, maka budak tu tak akan ikutlah apa yang kita suruh ataupun apa yang kita buat. Quran mengajar kita untuk bersifat kritikal dan juga mengajak kita untuk berfikir pada setiap ayat tu ada dia punya load dia yang tersendiri. So dalam ayat ini, yang nak kita fikirkan rasional ialah Quran ini kalamullah. Dia ayat ataupun kata-kata direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mesti ada sebab kenapa Allah tentukan ayat itu sebegitu rupa. Yang nak kita kongsikan ialah kenapa dalam ayat ini Allah sebut wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dia iaitu Allah menjadikan kepada kamu pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Kenapa susunannya begitu? Allah boleh sebut mata dulu, Allah boleh sebut hati dulu, tapi Allah sebut telinga dulu, kemudian sebut mata, kemudian sebut hati. Daripada situ pun untuk mengajar kita untuk bersikap rasional agar kita naik setapak lagi. Quran is not just for the recitation, tapi Quran itu mengajak kita untuk berfikir. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, periwayat hadis menyatakan bahawa al-hikmatu huwal fiqhu fil Quran. Maknanya kebijaksanaan, dia bijak lain, pandai lain. Kebijaksanaan itu akan hadir dalam diri seseorang bila dia banyak berdamping dengan Quran. Sebab dia banyak berfikir. Bila banyak berfikir, macam dikeluarkan dalam bulan lepas ke, utusan Malaysia Online tu, disebutkan bahawa saraf neurons tu makin bercambah, makin banyak. Lagi banyak kita fikir, lagi banyak lagi mencerdaskan otak dia. Ya, saya bukan bidang itu, tapi yang itulah yang saya baca, tengok rupanya ada rasional di situ. So, kita fikir dalam kehidupan kita, saya sendiri pun banyak benda we are more depending on our sights rather than our hearings. Kita banyaklah saya bergantung harap pada penglihatan kita daripada pendengaran. Kadang-kadang malam-malam kita balik kerja ke dan sebagainya, berapa banyak kali kita tengok TV, berapa banyak kali TV tengok kita. Ya, ataupun orang bercakap dengan kita, rumah kita pun cakap dengan kita, dah habis dia cakap, kita bertanya balik, apa kau cakap tadi? Tuan-tuan ya, ulang balik. So
Contohnya, yang belakang. Padahal yang di depan dia tak dengar. Katanya fokus tu dah hilang. Mata tu memang pandang ke depan, tapi telinga tu orang kata orang Minang kata belum tentu lahilah. Ya, dia mungkin mencapai ke tempat lain. So banyak benda secara normal pukul ratanya kita banyak guna pada mata, daripada telinga. Sedangkan dalam solat pun dia anjurkan telinga yang awal. Mata tu memang diletakkan fokus sunatnya di tempat sujud, tapi telinga itulah yang akan teli dengan mulut. Di antara cara tips untuk khusyuk dalam sembahyang ialah apabila kita jadikan telinga kita ini semaksimum yang mungkin menerima apa yang kita dengar daripada mulut imam kalau sembahyang berjemaah ataupun mulut kita sendiri. Dalam memorize pun dulu, saya ingat masa belajar dulu pun dulu sebut dengar, maka sebenarnya itu dia tadi antara dua-dua ni dia memudahkan. Sebab itu doktor pun rasanya kalau sakit dia pakar sekali hidung, mata, telinga, tekak sekali kan. Dia memang kawasan situ lah expertise dia tu. Unless kalau dia pergi more detail, jadi expert, jadi pakar dalam bidang yang lain yang lebih detail tu lain lah. Secara normalnya dia boleh hidung, dia boleh tekak, boleh telinga dia boleh saraf mata dan sebagainya lah. Atas dasar itu, yang sekarang ini kita lihat kenapa Quran tidak sebut mata. Kita bila baca Quran, kita kena menjadi orang yang boleh banyak bertanya kepada diri sendiri. Yang itu yang sebenarnya mengajak kita berfikir. Kalau baca saja Quran, rasanya kita akan cepat boring. Baca lepas 3-4 ayat, saya sendiri pun mengantuk kalau kita just baca. Tapi kalau kita dedicate some of our busy time tu, kita squeeze sikit untuk lihat kepada terjemahan dan juga tafsirannya, kita akan rasakan keseronokan sampai ke mereka kita cemburu masa kita tak cukup untuk kita explore 6236 ayat itu dalam Al-Quranul Karim. So antara rasional yang boleh kita nampak, ya, kita cabar diri kita cari berdasarkan kekuatan akal yang Allah bagi pada kita. Yang pertamanya, kenapa disebut begitu? Susunan rankingnya, rupa-rupanya dalam Al-Quran sendiri awal-awal dah ajar tentang ilmu yang dipanggil sekarang ini sebagai ilmu protokol. Protokol cukup penting di pejabat kita, ya. Protokol cukup penting di istana, di mana-mana majlis-majlis rasmi, ya, bermula dengan table manners dan sebagainya. Protokol itu benda yang cukup penting. Kalau sekiranya orang tak tahu protokol, tak boleh buat ke majlis lah orang kata. Kau makan kat luar diwan boleh tak? Buat malu company saja. Contohnya, table manners pun tak tahu yang mana sudu untuk sup, yang mana sudu pun tak lepas. Susah. Sebab tu orang tak nak pergi ke dinner dan sebagainya, susah. Baik makan kat maple ke apa, senang capti tu. Ya. Dia lihat di situ, benda yang paling penting ialah priority dan kemudian turun. Jadi daripada ayat ini yang kita faham, Allah tidak saja-saja letak telinga dulu. Takkan Allah saja-saja letak mata, kemudian baru letak hati. It must be some reason kenapa susunan itu begitu. So bila dikaji, rupanya benar apa yang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebut, sunat muakkad, ya, sunat yang sangat-sangat dituntut bagi para bapa. Jangan lepaskan peluang yang eksklusif untuk jadi tenaga pengajar yang pertama kepada anak yang baru lahir dengan cara azan. So azan kok mana pun kita tak akan azan kat mata budak. Kita akan azan kat telinga kanan. Dan kita azan pula, kita iqamah pula kat sebelah telinga kiri. Ada orang tanya saya dapat anak perempuan Ustaz, kena azankan juga? Azanlah juga. Sama saja anak lelaki ataupun anak perempuan. Ya, azan dan kemudian iqamah. Sebab bila dikaji, azan itu rupanya dia jadi satu silibus. Azan itu merupakan satu bentuk sukatan pelajaran yang lengkap. Bab pertamanya mengajar tentang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Supaya anak tadi, kita ada depan dia ke, kita tak ada depan dia ke, pelajaran pertama yang dia terima daripada kita ialah Allah itu Maha Besar. So when it comes to something yang sepatutnya dia dedicate kepada Allah, dia akan utamakan Allah dan kita tak perlu risau. Kita pun bila dah ada anak ni, bila kita fikir-fikir balik, anak-anak ni dengan kita tak lama sangat, berapa belas tahun saja. Lepas SPM mungkin dia akan makin jauh dengan kita. Dia akan berkeluarga, dia akan kerjaya, dia akan sambung peringkat pengajian paling tinggi. So dia akan jauh pada kita. Kalau depan mata kita, ya, mungkin kita boleh tegur itu, ini dan sebagainya. Tapi bila di belakang, bayangkan adik-adik kita yang undergrad, mak bapak mereka di Malaysia contohnya, how do they feel ataupun how are we going to feel about it if we are in their position. Contohnya
Maka rasa risau, apa yang anak aku buat kat sini, boleh ke tak boleh, apa yang dia buat sehari-harian, siapa yang dia kawan dan sebagainya. Sebab tak ada depan mata. So, kalau ada depan mata mudah. Tapi rupanya anak tu tak lama. So bila tak lama, that's why kita kena bekalkan dengan ilmu macam tadi, agar itu usaha kita. Apa nak jadi lepas tu kemudian lah. Ya, itu rezeki masing-masing. Itu usaha kita. Supaya dia tahu dia pergi mana sekalipun, Allah itu maha besar. Dia round Europe ke mana sekalipun, habis-habis pun dia tahu bila sampai hak untuk tunaikan hak Allah, dia akan tunaikan hak Allah. Solat dan sebagainya itu dia akan perform. Dia akan buat dengan apa juga cara yang diharuskan oleh syarak untuk sembahyang. Tak sebenarnya stand still. Sembahyang berdiri itu bagi yang berkuasa. Isti yang berkuasa itu termasuk dia sihat. Satu, dia ataupun dia tak sakit. Yang keduanya, dia ada ruang untuk berdiri. Ya, dan ruang itu ample dan selamat. Dalam flight, dalam kenderaan, sembahyang dalam kenderaan dah tak perlu berdiri. Ruang tu banyak. Tentang sembahyang ini, kalau sihat, sembahyang berdiri. Tak sihat, duduk. Duduk pun ada banyak cara. Duduk begini, kena bawa bangku. Duduk bersimpuk, macam duduk antara dua sujud, tahiyat awal. Ataupun duduk berlunjuk kaki. Ya, orang yang tak boleh nak bengkok kaki, lunjuk kaki. Tak boleh, sembahyang baring. Sembahyang baring, angkat sikit kepala. Gerakkan sikit kepala tu untuk rukuk dan sujud. Tak boleh juga. Okey, tak apa, baring, sembahyang pakai isyarat mata. Pergerakan rukuk, sujud dengan menggunakan mata. Ingat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Tak boleh juga dengan mata. Mata pun borek sangat, tak boleh nak pusing dah. Dah sakit sangatlah contohnya. Sembahyang baring dalam keadaan pergerakan hati. Hati yang kontrol. Dia dah berada dalam rukun yang keberapa, rakaat yang keberapa, sampai dia bagi salam. Tak boleh juga nak jaga dengan hati. Time tu tak payah sembahyang, panggil orang lain sembahyangkan. Panggil orang lain sembahyangkan. So Islam dia tidak zalim. Dah tak boleh sembahyang dah kan? Panggil orang lain untuk sembahyangkan. Dia sampai ke peringkat itu. So, apa yang berlaku di sini ialah bila diazankan itu, azan itu merupakan ilmu belah kanan, dan kemudian ilmu itu pindah belah kiri, iqamah. Iqamah ni konsep dia pendek sikit, dia shorter, dan dia laju sikit, summarize kepada azan. Sebab ilmu ni dia tak boleh ngaji sekali, dia tak boleh ngaji 2 kali. Dia kena repetition, dia kena berulang-ulang untuk ingat lama. Macam mana anak kita pun, cuba lihat, bila belajar di sekolah, tempoh period 40 minutes, 80 minutes, lama. Tapi when it comes to revision ataupun prep, semua express SPM, express bahasa Melayu, express rakyat, segala-galanya express semuanya sebab nak cepat. So tak ada orang yang akan ulang kaji lebih lama, dia akan peruntukkan satu bab tu. Ya, sebab banyak lagi benda yang nak lihat daripada yang sebelum. Masa mula-mula dia grab that part of knowledge tu, dia dapat. Dia akan lihat yang awal juga. So begitulah rupanya telinga itu yang berfungsi rupanya dalam buku Tarbiyatul Aulad juga fil Islam, pendidikan anak-anak menurut Islam. Terjemahan bahasa Melayu pun dah banyak, saya lihat dulu lagi dah ada, menyatakan bahawa apabila bayi itu dah dimasukkan roh, masuk nyawa oleh para malaikat, ya, biasanya 12 minggu ke atas tu, maka disunatkan bagi ibu yang mengandung tadi ataupun suaminya, bapa pada budak tadi tu, untuk pergi kat perut isterinya itu yang mengandung tu dan dibacakan Al-Quran, diselawatkan. Barat, Western, normally they come out dengan jingles and everything untuk generate katanya akal ataupun otak bayi tadi itu, supaya bayi itu dapat gambaran. Kalau kita lihat secara basicnya lah, logiknya lah, tak logik. Budak dalam perut duk bergantung uri lagi makan dengan mak dia. Kita kat luar ni dan kita bacakan pada dia. Secara basicnya kalau kita lihat tak logik. Kenapa perlu? Budak tu keluar pun tidak, nampak kita pun tidak, tapi suara itu Nabi dah suruh sampaikan. Rupa-rupanya dalam perut lagi, telinga dah mula berfungsi, mata belum lagi. Telinga dah mula berfungsi, mata belum lagi. Atas beberapa sebab itulah disebutkan bahawa telinga itu disebutkan awal dulu daripada mata kerana function dia starts earlier daripada mata. Saya tak pasti, tapi yang ini saya dapat daripada orang-orang yang di bidang perubatan. Dia kata bola mata kita ni dia ada kelenjar, satu nama kelenjar, kilang, dia panggil kilang air mata. Dan budak yang lahir, kalau kita ingat balik anak kita yang baru lahir, bila dia teriak, bila dia menangis kuat-kuat, air mata dia habis kuat pun dia sampai dekat tulang pipi. Lepas tu dia kering. Dikering. Ya, dia dry terus dia kering. Menunjukkan bahawa air matanya itu belum sempurna. Pengeluaran air matanya itu belum sempurna.
Bila air mata tu sempurna, kalau boleh terletakkan terlentang, dia menangis, dia akan tarik sampailah ke sini. Dia tak putus. Ya, orang tua aja pun macam tu juga. Bila saya mula dapat anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat tu, orang tua tu cerita memang sampai kalau dia boleh tak mengalir, tak putus, itu maknanya dah budak tu dah boleh melihat. So di bidang perubatan, mereka menyatakan selagi mana kelenjar air mata budak tu belum dapat berfungsi dengan sempurna pengeluaran air mata, selagi itu budak tadi dia tidak akan dapat melihat objek ataupun image depan dia dengan jelas. Dia akan nampak seolah-olah kita berada di luar tengah malam, tak ada lampu, nampak ada orang datang, tapi kita tak dapat nak define siapa dia. Kita nampak tak jelas. So bila mata dah tak jelas, macam mana nak dapatkan ilmu pengetahuan? Sekali lagi lah, bayi tadi dia akan bergantung harap pada telinga dia. Dia dengar, dia dapat ilmu. Suara-suara yang lembut tu suara mak aku. Yang kasar-kasar ala-ala Undertaker tu bapa aku. Contohnya lah, ya. Suara ibu-ibu tu abang kakak aku dan sebagainya. Sebab itulah bila kita fikir-fikir balik, budak yang dah boleh mula bertati bercakap umur 3 tahun, 4 tahun, kadang-kadang umur tu baru boleh bercakap, tiba-tiba dia sebut perkataan-perkataan yang baik-baik. Sampai jiran-jiran kita pun puji, kita pun terkejut. Ya, budak jiran kita tegur, baguslah anak kau Mat. Oh, umur baru belum sekolah pun dah pandai dah selawat marhaban kalah maui. Contohnya lah. Kan? Kita pun seronok lah orang puji anak kita. Kita pun kata, yelah budak. Padahal dalam hati kita fikir, bila masa kan aku ajar anak aku macam tu? Rasanya tidak lah. Mungkin kat sekolah kot, tak apalah orang puji. Biarlah. Lagilah orang nak puji kat. Ya, contohnya. Tapi, bila masanya, dalam tempoh anak tadi bergantung harap pada telinga, mata tak nampak. Kalau perkataan-perkataan yang baik yang dia dengar, tak mustahil itu juga yang dia akan keluarkan. Tapi kalau dalam tempoh itu, perkataan-perkataan yang power-power, yang laser-laser yang dia dengar tu, tak mustahil bila dah mula bertati bercakap, itu juga perkataan yang dia keluarkan. Dan sampai ke situ, jiran-jiran tadi, dia takkan puji kita dah. Dia akan kata lain, nada itu dah lain. Dia akan kata, Mat, boleh tahan anak kau takkan dia nak kutuk kan. Dia pun cover line juga. Boleh tahan anak kau Kita pun jawab, bukanlah boleh tahan, tak boleh tahan. Biasanya begitulah, dia berulang balik semula. Dan rupanya telinga tu dah mula fungsi awal daripada mata. Itu sebab yang sekarang ini, itu antara sebab yang kita nampak. Dan Quran ini sifatnya hidup. Daripada 1,500 mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada diriwayatkan, satu inilah yang kekal sampai hari kiamat, iaitu Al-Quran. Dan dia bergerak dan tak mustahil dalam 5 tahun, 10 tahun, mungkin besok lusa ada lagi orang yang akan melihat dan juga mengkaji ayat ini dalam perspektif yang lain. Lalu bercambahlah ilmu pengetahuan kita atas dasar mengkaji setiap patah ayat daripada Al-Quran Karim itu. So lepas pada itu barulah sampai kepada peringkat mata. Dan mata pula disebut dalam bentuk absar, yang saya katakan tadi plural, dalam bentuk jamak, yang menunjukkan kepada penglihatan kita yang stereoskopik ini. Kita boleh pandang dengan bantuan leher kita boleh pusing tengok macam mana. Telinga kok mana pun kita tak boleh tengok. Kita tak boleh tengok telinga kita. Habis kuat pun yang kita boleh bangga dengan telinga kita ialah tengok aku boleh gerakkan telinga aku. Itu sahaja. It's just tak ada award pun dan tak ada pertandingan pun yang bagi macam tu. Ya, telinga kita begitu sajalah. Tapi mata ni yang menjadikan kita observe banyak, kita surfing banyak macam-macam yang kita lihat. Dan akhirnya baru sampai kepada hati. Sebab hati ini dia bersifat sebagai filter. Dia jadi satu penapis lah. Apa yang didengar oleh telinga, tak semestinya diri itu akan terima kalau hati tak terima. Ya? Kau cakap macam mana pun, dah hati dia tak terima, tak akan dapat dia terimanya. Ya? Apa saja dia tengok pun, hati dia don't buy, dia pun takkan dapat beli. Dia takkan terima benda itu, dia takkan percaya pada apa yang dia dengar. So hati ini yang asas sekali lah, yang merupakan kekuatan kepada ketiga-tiga untuk dapat ilmu. Ilmu itu seharusnya berada di hati dan dia bukan hanya berada hanya sekadar di telinga. Dulu saya dengar ustaz tu cakap, hari tu saya nampak, contohnya lah, kadang-kadang orang nak pegang pun payah. Tapi kalau sekiranya kita ingat dan sebagainya, lekat, kita ni bukanlah hafal Quran keseluruhan. Tapi bila ada sikit-sikit ayat Quran dengan nama surah yang kita hafal, kita rasa bangga. Sendirilah. Kita sendiri rasa bangga pada diri kita sebab kita boleh ingat salah satu patah ayat Quran. Dan kemudian daripada mana ayat Quran itu, surah yang keberapa, ayat yang keberapa,
kita rasa keseronokan. Dan bila kita sebut pun, kita rasa kepuasan. Macam orang karaoke. Ya? Macam orang karaoke. Minggu lepas saya pergi Sheffield Next. Nasyid. Dengan nasyid yang dia buat tu. Adalah tumpang juga 1-2 mikrofon. Sikit lah. Ya? Bahagian kan. Beza orang karaoke, dia letakkan teks apa TV depan dia tu. Kita sebagai audience, yang mana kita akan rasa lebih seronok? Melihat orang menyanyi karaoke dengan matanya tu bergantung kepada TV tu. Lambat, kalau perkataan lambatlah dia nyanyi, contohnya, daripada seorang yang menyanyi tapi melodi dengan lirik dah ada sini dah. Dia boleh tutup mata, dan dia boleh tutup mata tu dia feel lebih, dia punya feel tu sampai dia feel sikit sampai. Ya. Ini tengok lagi-lagi lagu duet lelaki perempuan. Engkau aku kan tak cantik tu kan. Jadi kita tengok pun, kita pun confuse, aku nak tengok TV ke nak tengok dia. Tapi kalau sekiranya dia dah hafal TV tu lambat keluar technical problem ke, CD jam ke dan sebagainya, dia boleh cover lain lagi. Sebab dia tahu dah bentuk dah ada dalam TV dia. Begitulah juga kita, hingga akhirnya Allah tutup ayat ini dengan lafaz la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini sahabat-sahabat sekalian terlalu besar dia punya perbincangan dia. Satu daripada jurus syukur ini ialah orang yang bersabar, dia merupakan contoh orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersabar, dia merupakan contoh orang-orang yang bersyukur. Dan dalam kehidupan kita, yang saya belajar, yang saya diajar, ada 4 benda lah yang kita kena bersabar di dunia. Yang pertama, kita kena bersabar dengan perintah Allah. Allah suruh kita buat, Allah kadang-kadang musim sejuk tu nak semayang apa, subuhnya awal, ya, isyaknya lewat, nanti masuk sama, nanti autumn ke apa ke. Tapi itu perintah Allah. Kita kena sabar, tak apalah, buat jugalah. Kenapa? Sebab ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Settle. Orang boleh settle dengan perintah Allah. Dia buat, dia sembahyang, aku sembahyang, aku puasa, zakat aku bayar tau. Jangan, contohnya lah ya. Yang kedua, kita kena bersabar dengan larangan Allah. Ini kadang-kadang payah sikit. Orang boleh bersabar dengan perintah Allah dengan cara dia buat. Tapi mungkin tak ramai orang boleh bersabar dengan larangan Allah. Allah sekali-sekala jalan je lah, contohnya macam tak biasa. Ya, contohnya lah ada lain sikit, malah bila lagi nak rasa muda. Contohnya masalahnya kita tak pernah mengaku tua. Kan? Kadang-kadang bila ada ruang tu, ada peluang, kita sukar untuk menyatakan tak apalah, sabarlah, Allah tak bagi buat gini-gini. Tapi kita buat juga kadang-kadang sebab hilang kesabaran tu sikit. So once dapat sabar dengan perintah Allah, sabar pula dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. 2 lagi benda yang kita kena sabar dalam dunia ini ialah yang ketiganya, kita sabar dengan kelebihan yang kita ada. Kadang-kadang orang bila ada duit lebih tu dia tak sabar. Dia tak sabar. Daripada aku ambil E240, baik aku ambil Jaguar S3. Contohnya, saya sendiri pun tak beli kereta lagi. Daripada kau ambil Previa yang model lama, baik kau ambil yang 2000 and above punya version. Tapi kau berapa kau dapat? Darab. Alamak, aku dia je, sikit je lah kau tambah, contohnya. Kerjalah lebih sikit. Contohnya lah kan. Biasanya kita ada saya cakap pasal diri saya sebenarnya pun. Biasanya dengan bila ada kelebihan tu kita susah. Ya, pada saya susah kita nak bersabar bila benda lebih. Dan yang keempatnya, kita bersabar dengan kekurangan. Yang itu biasanya kita boleh buat. Kalau kita punya kekuatan dalaman, kita kurang, tak dapat lebih pada orang lain. Apa? Boleh sabar. Kita manage dengan kekurangan, tapi normally bila dah lebih tu kita rasa goyang sikit lah. Ya? Tapi bila ada kesabaran tu rasanya insya-Allah dia boleh goyang banyak. Jangan goyang gerudi sudah. Goyang gerudi. Letak pancang kat situ tu, at least if we go around tu macam circle line sajalah, kita pusing dan kita tak lepas daripada border yang sepatutnya. Rasanya tu je lah rasanya ya, yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan juga untuk sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri kot. Saya serah kepada Q&A. Ada Q&A. Tadi dalam kursus kahwin pun dah banyak Q&A tu. Tak apalah, kalau ada silakanlah. Ustaz, Ya. terima kasih lah dapat nanti kemari kan ke Manchester dan bersama-sama kita di sini, juga kepada saudara Karun Mubarak di rumah ni, sponsor. Saya ada satu persoalan dia, berkenaan dengan Imam Mahbub dalam mazhab.
Kalau kita tengok sekarang masjid kebanyakannya mazhab orang sahabat kita daripada Pakistan. Ya. Kadang-kadang kita sembahyang subuh tu kita hadir masjid sebagai imam mahbub. Imam Mahbub ataupun masbuk lah. Masbuk. kan? Makmum masbuk. Imam masbuk. Imam masbuk tak ada. Imam masbuk. Kita hadir masa tu, lepas tu ketika itu apa nama ni, doa kunut dah habis kan. Jadi kita selepas tu kemudian apakah kita perlu ikut kita cari Imam Syafi'i ataupun tanpa doa kunut tu, bagaimana pandangan ustaz? Kita ikut apa yang imam buat. Ya, pada benda-benda yang bersifat rukun, memang dari sudut definition rukun tu sekalipun, Syafi'i je paling tinggi 13. Yang lain sikit saja. Below than 10, Hanafi dan sebagainya. Tak apa. Pada benda-benda yang bersifat rukun tidak ada khilaf di situ. Tapi masalah sekarang ni pada perkara sunat. Contoh sembahyang doa kunut tu dia masuk dalam sunat dalam mazhab Syafi'i, sunat ab'ad. Ab'ad ni artinya kalau tertinggal sama ada sengaja ataupun tidak, kita kena sujud sahwi. Kena pula bukan wajib. Sujud sahwi itself ialah sunat sahaja. So buat tak ada masalah. So sekarang ni kalau kita masbuk, kita datang pada rakaat kedua dan kemudian pada rakaat yang kedua itu imam ni kita hanya ikut apa yang imam buat selagi mana sampai imam bagi salam lah. So lepas tu bila kita bangkit untuk complete the rest of the rakaat yang kita terlepas, kalau subuh satu lagi ke ataupun dua ataupun tiga, empat ke, kita buat seperti mana kita sembahyang seorang lah. So it's up to us. Nak kunut lah. Kalau tidak, tidaklah. Kerana dia punya payung dia ialah, kalau boleh saya sentuh, perkataan mazhab ini dalam bahasa Arab, ya, mungkin di Malaysia, saya sendiri pun bila di Malaysia, kita punya pandangan kita tu agak dalam kotak sikit. Melainkan kalau kita pergi ke Mekah, kita buat umrah, kita buat haji dan kita akan nampak diversity bentuk ibadah yang ada, yang dianjurkan. Mungkin sebab satu kita tidak aware, satu kita tidak tahu dan satu kita tak pernah tengok orang buat macam tu. Tapi di Mekah macam-macam cara orang sembahyang. Ya, sampaikan kita risau. Balik pada tadi, mazhab ni dia daripada kata dasar bahasa Arab zahaba. Perkataan zahaba maknanya pergi. Ataupun in a way dia bermakna jalan, path, tariq, ya, artinya jalan. So artinya adanya mazhab-mazhab ini bukan bersifat untuk menunjukkan Islam tu perlu diberikan partition. Ya, satu. Kita mesti jadi first kali syarat dia ialah kita mesti open, kita ada tasamuh, artinya berlapang dada. We open our heart, berlapang dada, menerima perbezaan-perbezaan yang mungkin tak sama dengan apa yang kita practice 20, 30, 40 years before. Satu. Kemudian tujuan mazhab ini pula bukan untuk mengkategorikan engkau orang Syafi'i, engkau orang Hanafi, engkau Hambali, engkau Maliki, tidak. Namanya pun jalan. Contoh, saya daripada London, saya nak pergi ke Manchester. Saya boleh daripada rumah saya di Ealing, saya duduk di Ealing, ya, West London. Saya boleh ikut A40, kemudian masuk M40, dan baru masuk M6 sampai ke Manchester. Saya juga boleh ikut A406, pandailah sikit ni walaupun baru 4 bulan kat sini. Ya, setakat mana yang saya ingat lah, kena berani-berani kat Kedah. 406 dan dia masuk dekat M1 dekat Brand Cross tu. M1 tu dekat merge juga dengan M6. Kok mana pun merging tu nanti bertemu ialah dia nak sembahyang subuh, kita pun nak sembahyang subuh. Tapi jalan nak sampai itu banyak. So, mazhab bukan sebab ataupun arena untuk kita bertelagah, tapi yang kita kena terima dan kita kena maklum pada rakan-rakan kita di Malaysia, mazhab ini sebenarnya dia jalan untuk buat ibadah. Pemudah cara pada benda-benda yang bukan wajib, yang bukan fardu. Benda-benda yang bersifat sunat, macam doa kunut tadi. So kalau imam itu tidak baca kunut ataupun kita berada di negara Pakistan ke Bangladesh, UK sendiri yang bukan menjadikan doa kunut itu sebagai priority, dan tak ada masalah untuk kita tidak berkunut. Sembayanglah macam biasa. Duduk tahiyat akhir. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang kita belajar daripada kecil dulu, duduk tawarruk, ya. Jalsah tawarruk, duduk tawarruk ni ialah kita masukkan kaki kiri kita di bawah kaki kanan. Dan kaki kanan tu kita kena tegakkan sikit. Dia kena tegakkan sikit supaya dia nampak ada ke ni. Tegakkan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Syafi'i bila dikaji dia banyak lebih dominan dipilih daripada ataupun yang favor kepada bentuk jalan sebegini. Yang mudah ialah di bahagian Asia Tenggara, Southeast Asia. Kenapa? Rupa-rupanya banyak bentuk-bentuk perlakuan ni yang orang-orang yang saiz tubuh macam kita ini, yang normally orang kata light, quite light rather than western dan sebagainya, kita mudah dengan cara itu. Cuba kita minta orang Arab
ataupun orang Somalia ataupun orang Morocco yang badan besar-besar tu untuk duduk tawarruk, tak ke sakit menangis dia orang. Ya, dia nak betulkan bearing dia tu. Kita pun kadang-kadang ada yang mampu buat, ada yang tak mampu buat. Ya? Bila tak mampu buat, takkan kita nak force diri kita untuk duduk juga macam tawarruk. Sampai kadang-kadang ada yang saya lihat nak tegur pun payah juga di surau-surau Malaysia ni. Sensitif ya pakcik-pakcik kita tu. Persatuan POP kan, Persatuan Orang Pencen. Sebab dekat surau tak ada orang muda. Itu je yang ada kan. Sampai kadang-kadang dia nak juga duduk tawarruk, sampai ke kiblat pun terlari. Nak pegang tu kan, kalau tidak terjatuh kena pada orang sebelah. Itu satu. So itu antara sebab dia. Kalau begitu tubuh badan kita dan kita tak sesuai untuk tawarruk, dan do badan ikut macam seperti mana yang lain, duduk sama macam duduk tahiyat awal, lebih mudah. Sebab itu orang di Western bila sembahyang, dia akan pastikan bahu dia orang ni rapat betul-betul. Kaki kelingking tu biar kena. Kita kadang-kadang feel a little bit of offense. Kau ni setulah dalam hati kita kan. Normally bila kita sembahyang, kita akan letakkan space sikit belah kiri kita. Just hanya untuk tahiyat akhir saja. Kan? Supaya kita tak kacau orang sebelah. So kita tak rapat dah dalam ni. Saya tak kata duduk tawarruk tu tak betul-betul. Tapi tidak sampai ke peringkat kita kena menjarakkan saf tu sampai merosakkan barisan dalam saf sembahyang kita. So berlapang dada tentang perkara itu. Hatta Imam Syafi'i pun bila dia pergi belajar dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i dah pakar. Dia pergi belajar dengan Imam Ahmad di Baghdad, di Iraq, di Kufah. Dia belajar. Dan Imam Ahmad antara yang tidak melaksanakan doa kunut dalam sembahyang subuh. Maka bila Imam Ahmad jadi imam, Syafi'i sepanjang lama dia belajar di situ, dia tak buat doa kunut. So bila dia balik semula ke Mesir, dan dia buat doa kunut. Sebagai menghormati benda-benda yang cabang ni tak payahlah nak dipertikaikan, so jalan saja tentang perkara ini. Dan even doa kunut dekat Malaysia kita belajar satu version saja. Sebenarnya yang Nabi ajar banyak bentuk perkataan-perkataan tu, doa-doa yang terkandung dalam doa kunut tu banyak sekali. So kadang-kadang kita tak perlu rasa terganggu. Ini lain pada yang tu gua ajar dulu. Aku masa kecil dulu belajar muqaddam gini-gini tak ada macam ni tau. Banyak. Bukan tak ada benda-benda yang ada, cuma kita yang tak expose kepada perkara-perkara. Saya pun di sini banyak pengalaman saya dapat kena expose lah. Alhamdulillah 2 kali ada 2 orang dah yang kita uruskan masuk Islam. Ya, warga British. Alhamdulillah lah. Saya sendiri pun ketar juga sebab di Malaysia dengan tugas saya di Kementerian Pelajaran tu kita tak ada ruang untuk itu. It's actually beyond our authority. Itu lebih pada JAKIM ataupun Jabatan Agama dan sebagainya. Saya di Kementerian Pelajaran kita mengatur admins. Tak adalah perkara-perkara, tapi di sini actually kita kena buat semua daripada lahir sampai ke meninggal. Yang meninggal pun dah 3 orang dah yang saya terlibat di Oxford, di Watford dan juga di Whitechapel. So kita banyaklah lihat macam-macam diversity tentang pandangan. So again saya punya bottom line saya ialah mazhab bertujuan untuk memudahkan, dia bukan untuk menjadikan kita fanatik pada satu-satu bentuk sampai langsung tak terbuka. Wallahualam. Ada satu lagi? Saya lagi. Ya. Berkenaan dengan makmum masbuk ya. Rakaat yang pertama Al-Fatihah itu ditangguh oleh imam. Orang Terengganu ya? Orang Terengganu ke? Orang Kelantan. Oh, Kelantan. Tapi rakaat yang kedua, adakah Al-Fatihah itu masih ditangguh oleh imam? Apabila imam baca surah yang pendek, kita belum habis lagi Al-Fatihah. Baik. Situasi itu saya nak tahulah. Baik. Imam Hanafi dengan Syafi'i kedua-duanya mempunyai pendapat yang sedikit beza tentang inilah. Tapi kedua-duanya menggunakan, ironiknya dua-dua menggunakan dalil hadis yang sama. Ya, yang menyatakan bahawa la salata liman lam yaqra bil Fatihah atau kama qala, yang bermakna tidak ada sembahyang, sembahyang tak adalah kalau tak ada Fatihah. Ya. Bagi Imam Syafi'i, Fatihah itu ialah aini. Dia bersifat pada setiap orang. Dia sembahyang wajib ke, dia sembahyang seorang ke, dia sembahyang berjemaah ke, dia kena baca Fatihah. Tapi dalam mazhab Hanafi, Fatihah itu dah boleh ditanggung oleh imam. So bila imam baca, kita sembahyang di sinilah contohnya, bila imam tu baca Fatihah dan kemudian kita tak habis lagi atau kita datang lambat,
Atau mungkin kita sampai cepat tapi banyak sangat syak wasangkul. Allah. Contohnya kan Sangat muskil. muskil sangat. Lambat contohnya lah. Kita ada kekangan sebegitu. Pada saya cukup dengan bacaan imam tadi. Ya, sebagai Fatihah dan dia dah tanggung keseluruhan. Dia ketua kita dalam masa 5 minit, 5-6 minit. Rakaat pertama lah. Ya? Rakaat pertama. Semua pada semua rakaat. 2, 3, 4. Mendengar ni. Kalau lagi pun bila kita sembahyang sejahriyah pun memang kadang-kadang kita tak sempat lah. Untuk Fatihah tak sempat. Imam pun laju. Lepas tu pula baca surah yang pendek-pendek. Kan? Jadi imam bacaan Fatihah tu ditanggung lagi. Mungkin di Malaysia orang tak accept sangat lah. It takes time. Macam mana dengan berkaitan dengan pembacaan Al-Fatihah tadi Ustaz? Pendapat mengatakan kita boleh juga membaca Al-Fatihah sebelum imam habis membaca Al-Fatihah. Tetapi kita adalah mula setelah dia memula setengah daripada bacaan. Nah, tak ada. Dia Tak depan ada. ke mula ke tidak. Kalau kita nak berpegang pada Syafi'i, kita kena baca selepas dia baca. Ya, kalau nak kata tengah-tengah Fatihah, tak ada siapa pun boleh define. Tengah-tengah Fatihah tu kat mana? Tak jadi macam ni. Contoh maksud saya, kalau sembahyang yang kita cari yang kuatkan suara kan. Kalau kita takut nanti kita tak sempat nak habiskan Fatihah tu. Ya. Jadi ada pendapat mengatakan kita boleh mula membaca Al-Fatihah tu apabila dia telah mula lebih kurang setengah bacaan tu, kita boleh mula membaca Alhamdulillah. Macam mana? Tidak, dia Tak ada, setakat yang saya cek lah dalam fiqh Islami adalah tu tidak adalah. Yang kita boleh mulakan separuh jalan dulu, tak aci lah, macam tu kan. Macam orang lupa. Tambah-tambah kau lagi cuma dia begini ya. Dalam mazhab yang cantiknya disarankan, which is also not compulsory, tapi disarankan kalau kita dah stick dengan satu bentuk mazhab dan mazhab itu bila kita sembahyang berjemaah menggunakan mazhab yang sama, cara yang kita dah biasa sama, dan teruskan yang itulah. So artinya kalau kita sembahyang sama kita, imam baca Fatihah dan imam pun tahu makmum memang dah biasa baca Fatihah sendiri dan imam pun bagi ruang, ya. That's the point of having imam as a leader. Dia bagi ruang dan makmum pun tahu dia punya ruang untuk diisi. Tapi bila kita bersama dengan muslimin yang lain yang bukan komuniti kita, dan pada masa itu saya rasa lebih relevan untuk kita ikut cara mereka. Ya. Dia baca Fatihah, if kita nak baca Fatihah selepas dia orang dan kita tak habis, tengah dah rukuk, kita rukuk saja. Cuma ada juga yang nyatakan bahawa kita boleh habiskan bacaan Fatihah dan kita boleh jangan sampai kita terlepas tiga rukun. Ya, 3 rukun. Betul. Ada pendapat sebegitu. Baik, cuba kita fikir balik semula, tak cantik jadinya dan tak sampai semangat sembahyang berjemaah tu. Dia kena sekali ataupun dia tak jauh. So, kalau macam tu dia rasa masalah dengan bacaan dia yang perlahan, beres sembahyang sendiri. Dia nak jadi imam pun tak boleh sebab imam tak dibaca panjang-panjang. Normally untuk meraihkan orang belakang. Ya. Saya tarik penjelasan Ustaz tentang mazahib tadi yang maknanya matlamatnya satu, Ya. cuma kaedah berbeza. Jalan Berbeza. Jadi macam mana dalam suasana sekarang Ustaz? Contoh saya tengok yang sekarang ni dalam utusan online tu mengatakan tentang mazhab target kita nak cegah kemungkaran. Tapi caranya orang dia kata boleh intip, orang dia kata tak boleh intip. Macam mana tentang masalah tu? Kodek. Kena sini. Wife saya Kelantan. Macam. Okey macam. Boleh lah nak sepeda Kelantan sikit. Ada guru. Tapi kalau Terengganu kan nak go. Ada setengah lagi. Balik pada tadi ya. Dr. Asri ni sama dengan saya di Kuala Islam dan kami sama pergi ke Jordan, pernah ada serumah dengan dia. Saya rasa tentang Dr. Asri kan ni. Okey, Mufti Perlis yang menimbulkan isu. Dr. Asri ya, setakat yang saya kenal lah, dia seorang individu yang memang research ni memang minat dia. Dan dia memang saya akui dia baca banyak lebih daripada kami dah. More than what is actually yang kita panggil sebagai mutatallabat atau benda yang diperlukan untuk grad degree. Dia bidang itu memang dia minat lah. Saya tidak ikut sepenuhnya dan saya juga tak nak jadi macam yang lain-lain yang bila seorang mufti keluarkan pendapat, yang the rest akan bagi pendapat yang lain yang sama. Pada saya personally lah,
rugi kita buang masa tentang benda-benda yang bersifat furuk ni ataupun yang cabang. Okey. Cuma pada pandangan saya, respon kepada soalan tadi, dalam hadis Nabi disebut la tajassasu. Simple. La tajassasu, janganlah kamu siasat menyiasati. Tajassus ni macam spy. Don't spying. Simple. Nabi kata don't spying sebab orang spy, orang mengintip, tujuan dia apa? Nak cari salah. Manusia kita ni, siapa-siapa je, kalau orang tujuan dia nak cari salah, dia siasat kita, memang ada salah. Sebab kita manusia, kita ada kelemahan. So kalau orang nak cari kebaikan kita, memang orang boleh cari, tapi orang tak nak. Kalau orang cari kelemahan kita, dia akan cari ke mana pun, akhirnya mesti ada lah kelemahan kita. So saya rasa itu agaknya tujuan. Ya, bukanlah bermakna bila disebutkan tidak boleh intip dengan cara itu bermakna membiarkan. Tapi rasanya itu, pada saya, yang saya lihat ialah is just throwing the idea into the pond so that it can be shared by everybody. So everybody will start thinking, what should we do actually for this kind of situation? Adakah masyarakat perlu lebih diberikan lebih educative information tentang yang ini? Adakah cara yang diguna pakai sekarang ini sebab mengenali dia secara peribadi, saya nampak begitulah. Adakah masyarakat sekarang ini sedar ataupun tidak, awareness diorang tentang bahaya ataupun tidak khulwah ini? Fahamkah diorang tentang konsep khulwah? Sebab khulwah ini dalam bahasa Arab maknanya bersendirian seorang-seorang. Dah dua orang tak ada nama khalwat. Khalwat maknanya seorang asalnya. Macam Nabi berkhulwah ataupun bermuslah di Gua Hira, dua orang tu bukan khalwat dah. Ya. Tanggap basah pun apa yang basah aku tak tahu. Kalau tepi tasik tu percik-percik. Tangkap yang ada. So konsepnya mudah, la tajassasu, jangan mencari kesalahan hatta Syekh kalau berzina. Ya, sebelum jatuhkan hukuman tu, yang kita nampak ada barat melihat benda tu terlalu ganas sangat nampaknya dengan kejam ni kalau yang dah kahwin ataupun sulur dan sebagainya. Nak sampai ke situ, dia perlukan 4 orang saksi yang melihat secara aini. Nampak jelas masuknya istilah zina ni ialah masuknya iltiqa' khitanain. Bercantum ataupun bertemu dua gelung hitam. Ya. Nampak, betul-betul nampak, dan baru boleh sabit. Dan it is a case boleh bawa ke depan. Okay. Kalau nampak macam mungkin slapstick, mungkin kamera trick, sampai ke situ. Empat tu mesti nampak lah. Nampak, dia mesti nampak. Dan apa yang berlaku pula yang dalam zaman Nabi, satu kisah yang masyhur ya. Seorang wanita, seorang lelaki sahabat Nabi, dia dah terlanjur, dia dah berzina dengan seorang wanita, jumpa Nabi. Maka Nabi cuba elak dan Nabi cuba tarik sebanyak mungkin untuk dia daripada confess. Nabi tanya, mungkin kamu tak perasan kot? Tidak Nabi, ya saya berzina. Mungkin kamu acah-acah aja kot? Tidak Nabi, betul saya buat. Mungkin kamu kena balik, kamu kena fikir, ingat balik, ya ke tidak kamu buat ini? Sampai ke peringkat itu rupanya diberikan emphasize tentang benda ini. So ada ruang untuk itu, tapi taklah sampai ke peringkat datang je orang masuk je, cek apa dia buat contohnya. So itu dah tak kena dengan semangat silaturahim ataupun ukhuwah. I think that is what he meant. Tapi kalau ikut pada hukum asasnya ialah lazimul qaul laisa biqaul. Maknanya ialah kadang-kadang hukum adat dia ya, peraturan yang kita guna pakai dalam menilai seseorang, benda yang orang tu cakap kadang-kadang mungkin kita terfaham lain. So yang setakat yang saya faham macam tu mungkin tidak pada dia. So wallahu alam lah. Itu pada just my point of view. Wallahu alam. Pasal lanjutan daripada itu, so takkan kita nak tengok, nak buat tak tahu je. Itu yang sebab itu saya lihat individu ini dia sebenarnya jauh. Langkah tu sebenarnya jauh. Ya. Cuba untuk menarik perhatian masyarakat dan masyarakat memang tertarik dalam perkara ini. Orang akan tanya macam tu lah. Takkan kita nak biar saja. Apa yang perlu kita buat? Dan pihak yang berwajib kena ambil tindakan yang sepatutnya untuk itulah. Dan benda ini akan finalize, edit, akhirnya akan dapat satu yang boleh dipegang oleh semua. It could be a long shot, tak tahu ya, ataupun mungkin dia boleh siap cepat dan sebagainya. But sekarang ni saya kira kita yang berada jauh di sini, yang base online ni,
we'll just have to wait and see lah untuk tengok apanya perkembangan dia, dan lepas tu dan mungkin kita boleh define bagaimana apa yang boleh dibuat. Yang Pak macam tak kena Ustaz, sebab dia punya post pun pencegah maksiat. Kalau dia tunggu orang tu buat maksiat dan baru dia tangkap, bukanlah pencegah maksiat, dia tunggu orang tu kan. Kita tidak katakan cara-cara yang dulu tu tak betul. Tapi kita juga tak boleh katakan yang semua orang berpuas hati dengan bentuk pencegahan yang dah dibuat sebelum ini. There must be a way in the middle that penguatkuasa dengan klien dia dan juga dengan komuniti dia boleh berjumpa di tengah-tengah. It's just that memang tak jumpa lagi. If there's any, then hantar je lah ke Dr. Azri bagi cadangan kita. Lanjutan daripada itu, kalau katakan kalau kita nak tengok benda tu masuk betul-betul, memanglah tak boleh nampak. Kalau menggunakan teknologi contohnya, dengan kita ada ujian makmal, kita boleh tengok DNA ke atau spesimen dalam itu kan. So it's a proof. Kalau sekiranya proof until that extent, then yang akan decide bukan kita. Yang akan decide ialah whoever sit dalam position to as a decision maker dalam bahagian undang-undang Islam dan sebagainya. Bukan kita. Maksud saya teknologi itu boleh digunakan lah. Teknologi boleh digunakan. Tak perlulah, bukanlah mengikut apa yang Nabi kata. Tengok masuk betul-betul sampai memang sampai bila pun tak dapat. Ya. Nampak? Kalau you nampak tak tu tujuan dia. Kalau you nampak tu, jangan you tunggu sampai masuk. Nanti jangan pencegahan. Baru kerja. Nak intip pun tak boleh. Nak intip pun tak boleh. Rentip pun tak boleh. Ngap sayur tu masuk pun tak boleh. Itu yang bayang tu. Tapi ingat, jangan tunggu sampai ada dalam gelung hitam. Mana nampak? Gelung hitam tak nampak. Jangan tunggu sampai tu. Lepas tu kita lihat apa tujuan dia. Tujuan dia nak menunjukkan bahawa Islam ini satunya, ya. Setiap manusia itu bertanggungjawab apa yang dibuat, betul. Tapi daripada sudut enforcement, kita tidaklah sezalim yang dilihat seperti mana yang didakwa oleh Barat. Tapi tidak pula bermakna kita just biar je. Entah orang kau nak buat, kau nak masuk hotel mana, masuk lah. Contohnya tidak juga. Islam bermula dengan pencegahan yang dalam Quran sebut wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Bukan buat, tapi hampir. Hampir tu maknanya kita ataupun masyarakat, siapa yang ada autoriti, dia kena start cegah daripada sudut muamalah tu awal-awal lagi. Sebelum kahwin dengan tunang dia apa semua tu, dan ibu bapa tu kena terangkan yang ini. Masalahnya kalau di bahagian base, di bahagian family pun rapuh, bila sampai dia nak berkerjaya sendiri, dia ada keluarga sendiri, ya, dalam keadaan dia tidak ada ilmu yang kuat tentang benda itu, enforcement buat macam mana pun boleh buat. Tapi dia akan jadi macam sini lah. Kamera macam-macam sana sini semua ada, tapi criminal rates tetap naik. Sebab tidak ada awareness, kesedaran di situ. Bukan bermakna kita biar sahaja. Islam ini, ya, mungkin boleh conclude lah yang last ni saya katakan, balik pada asal tu, Nabi sebut dalam hadis, dia kata ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang bermakna Nabi kata, segala apa yang aku larang hendaklah kamu jauhi,